selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul Aliyyil Azim. InsyaAllah kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya sama-sama kita mengucapkan kesyukuran, merafakkan kesyukuran kita kepada Ilahi di atas limpah dan kurnianya serta inayahnya. Hari ini kita dapat bernafas, diberikan nikmat kehidupan agar kita dapat menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai pemegang amanah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bahkan bukan setakat mentaati perintah Allah saja. Bukan setakat nikmat yang kita diberikan ini membolehkan kita mentaati Allah. Tapi ini juga adalah peluang untuk kita bertaubat dan minta ampun daripada kesalahan-kesalahan lampau. Ada orang yang meninggal hari ini tak sebab bertaubat. Nauzubillah min zalik lah. Semoga kita dijauhkan daripada keadaan yang sedemikian. Sama-sama rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita dah selesai exam dan dah bertangguh dalam 3 bulan dah 3 bulan. Sebab sebelum ni kita ingat tafakur kita akan sama lepas exam lah, dan jangkaan exam awal sekitar bulan 1, tapi akhirnya bertangguh-tangguh sehinggalah bulan 3. Di ala kulli hal, bila lepas exam ni mana-mana yang sewaktu exam tu kita mungkin ada sahabat kita yang kita tak sempat jumpa, tak sempat nak berukhuwah, busy study kan. Jadi kita taruhkan balik ukhuwah kita sama sahabat-sahabat kita lah, sama batch, sesama ahli bait, sesama ahli keseluruhannya lah. Sama-sama kita rapatkan ukhuwah kita balik selepas exam ni, bahkan nak mendekati Ramadan. Kita tahukan ukhuwah kita balik agar kita tidak hidup dalam dunia kita sendiri. Kena ambil tahu masalah sama sahabat, tahu paling kurang tahu khabarnya lah. Apatah lagi mana yang ada mungkin bersengketa ataupun rasa gaduh dan sebagainya, sama-sama lah kita saling maafkan, baiki semula hubungan, di mana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kena islah hubungan sama mukmin. Kena islah hubungan sama orang mukmin. Bahkan itu bertepatan juga dengan ayat yang telah anda bacakan tadi. Pengikut orang-orang pengikut Nabi Muhammad ini, mereka ruhama ubainahum, saling kasih sayang, berlembut-lembut, merahmati di antara sama lain. Adapun berkasar-kasar ataupun syadid, itu adalah kepada yang memusuhi Islam. Baik, ala kulli hal, InsyaAllah hari ini kelas tafakur kita akan
sambung daripada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadhil Ad-Doktor Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Pada bab ataupun pada tajuk Al-Illah. Hari ini pada surat 75. Surat 75, topik Masalikul Illah. Baik, sebelum kita mula, sikitlah kita refresh, iaitu illah ni salah satu daripada rukun qiyas. Qiyas ni sumber dalil yang keempat, selepas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian datanglah qiyas. Dan dia ada 4 rukun, iaitu Al-Aslu, Al-Far'u, Al-Illah, dan Hukmul Asl, hukum asal. 4 rukun ni. Baik, hari ni kita telah selesai segala syarat untuk rukun-rukun setiap rukun. Dan kita masuk Masalikul Illah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Masalikul Illah. Jalan-jalan untuk mengetahui illah ataupun cara nak mencari illah lah. Apa dia Masalikul Illah? Apa dia tu Masalikul Illah? Hiya turukul lati yatawassalu biha al-mujtahidu ila ma'rifatil illah. Iaitu jalan-jalan yang dengan jalan itu sampai ataupun dapat ataupun berhasil mujtahid, para mujtahid dalam mengetahui illah. Dengan masalah illah ni, mujtahid dia boleh mengetahui apa illah di sebalik sesuatu hukum, sebalik sesuatu hukum asal. Kemudian illah tu bila dah tahu, dia akan digunakan untuk dikiaskan pada al-far'u, iaitu pada perkara yang tidak ada dalil. Okay, antara masalikul illah yang disebut dalam ni ada berapa? Ada 5 lah, 5 poin besar lah. Tapi sebalik 5 poin tu dia ada poin-poin kecil dia. Dan antara yang sebenarnya ada banyak lagi lebih lah, tapi cuma yang ini yang utama yang seni gunakan. Kalau kita buka kitab-kitab usul fiqh yang lain, ada Masalikul Illah macam Asyibih, Ad-Dawran, atau sebagainya lah. Cuma untuk bahasa ni, siapa yang dah biasa bertakmu dengan usul fiqh lah, ataupun dah lepas level mubtadi', dia akan mudah terima. Cuma level mubtadi' ni biasa jalan-jalan kitab mubtadi' ni dia membincangkan berkenaan Masalikul Illah. Tapi insyaAllah tak ada masalah. Tajuk ni insyaAllah mudah difahami. Macam mana nak cari illah. Baik, yang pertama, jalan nak mengetahui illah. Yang pertama disebutkan an-nas. Nas lah, Al-Quran hadis. Ayyaruda nasun minal Quran aw sunnati ala anna wasfan minal awsafi illatun li hukmi syar'i. Iaitu nas-nas yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah di atas sifat daripada salah satu sifat illah kepada hukum syarak. Maksudnya illah tu disebut dalam nas. Wa yuqal li hadhihi al-illah illatun mansusatun, ataupun disebut dalam illah yang ada dalam nas ni sebut illah mansusah, illah yang disebut dalam nas.
Wahia imma an takuna sarihatun au ima'un ay talmihan wa isyarat. Sama ada ianya nas yang disebut dalam ilah yang disebut dalam nas tu, sama ada ianya secara soreh jelas ataupun secara ima. Ima ni isyarat lah, iaitu talmihan wa isyaratan. Dia contohnya kita kena faham dia gitu. Kalau kita tak faham dia gitu, tak ada benda lain yang kita boleh kaitkan untuk kita faham dengan benda tu. Itu salah satu imat lah. Tapi nanti dia akan terangkan sikit berkenaan imat ni. Dia ada beberapa jenis lah. Nanti kita akan masuk. Wal illatu sarihah. Illah yang jelas. Illah yang jelas. Ayashtamilan nasu ala ibaratin. Yang merangkumi nas-nas ke atas ibarat. Nas tu jelas lah, disebut dalam ilah tu disebut dalam nas tu secara jelas. Mislu li ajli kata, ni contoh-contoh dia punya ibarat-ibarat dia, ataupun dia punya lafaz-lafaz dia. Kalau dalam nas sebut tu li ajli kata, li sababin kata, li ilatin kata, dan selainnya daripada lafaz-lafaz ta'lil, lafaz-lafaz ta'lil pada bahasa, maka ianya adalah dia boleh menunjukkan kepada ilah di sebalik hukum tu. Okay, contoh dia takhsisul fai biman dzakarat, iaitu pengkhususan al-fai, harta rampasan perang kepada apa yang disebut dalam surah Al-Hashr. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jadi ayat ni ayat tentang pembahagian harta al-fai, harta rampasan perang. Allah dah tetapkan lima asnaf, iaitu Allah dan Rasul, zil qurba, yatama wal masakin, ibn sabil. Supaya tidak berlegar di kalangan orang-orang kaya, di kalangan kamu. Jadi lafaz ini, kailah ni menunjukkan dulatan bainal aghniya ni adalah illah kepada kenapa hukum al-fai itu perlu dibagi begitu. Bahkan kalau kita belajar ilmu iktisad Islami, al-iktisad al-Islami, illah ni menjadi illah penting dalam segala pembahagian yang Allah telah tetapkan asnaf ni. Segala pembahagian Allah telah tetapkan asnafnya perlu dipatuhi. Yang mana Allah tetapkan zakat, harta hasil galian, ini harta rampasan perang, semua dah ada asnaf-asnafnya. Wajib ikut. Tak boleh kita tak ikut. Sebab apa? Sebab ilahnya adalah ni, kailah yakuna dulatan bainal aghniya. Dan hakikatnya hari ni itu yang berlaku. Contoh dalam sistem percukaian, bila tak ikut konsep Islam. Konsep Islam ni, cukai dalam Islam ni zakat lah. Walaupun ada term-term lain, kharaj dan sebagainya itu, jizyah dan sebagainya itu. Tapi konsep cukai Islam yang kalau kita nak buat, ianya hasil daripada siasah dan keperluan, mengikut kepada Muslim Surah dan sebagainya, hukum itu, pembahagian itu perlu diikut kepada ataupun dikiaskan kepada asnaf-asnaf yang ada. Sebab hukum asal mengambil harta orang, al-aslu fi akhdhi malil akhar at-tahrim, adalah haram. Jadi termasuklah kerajaan tak boleh suka ambil,
tak boleh suka ambil kata orang, dan tak boleh suka nak apa ni, dibagi kepada kroni dan sebagainya lah. Sebab tu konsep dalam ekonomi Islam, dia adalah untuk mengkayakan orang bawah, bukan mengkayakan orang atas. Sebab tu disebut kaya yakuna dulatan baina agniya. Sepatutnya yang bawah tu dapat manfaat daripada setiap cukai-cukai itu. Itulah konsep zakat ataupun cukai Islam lah. Wal'allatu hiya alla yakuna mutadawwilan bainal aghniya faqat dunal fuqara. Sebab tu illah ni dia kata supaya tidak berlegar antara orang kaya tanpa sampai kepada orang-orang fakir miskin lah. Contoh lain, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla itu lafaz dia, yakuna linnas anallahi hujjah ba'da rusul. Wa qawlu ta'ala ba'da qassa naba'a ibni Adam. Itu juga, begitu juga dalam contoh lain dalam ayat Quran, sebutkan kisah Nabi Adam. Min ajli kadha, min ajli lafaz min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Okay, lafaznya min ajli. Contoh lain daripada surah An-Nisa, fabidhulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibat uhillat lahum. Yang sini kat sini lafaznya fabidhul. Wa qawlu subhanahu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Lafaz huwa adha tu menjadi illah kepada kenapa tak boleh bersetubuh dengan isteri lah. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka perlu menjauhi zaujah ketika haid, sebab ianya wa adha, kotoran. Baik, contoh dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi, innama nahaitukum anid dikhar luhumil adha li ajli dafah alla faddakharu. Sungguhnya aku, yakni Nabi lah, Nabi sebut, aku telah melarang kamu daripada mengumpul daging-daging sembelihan lah, daging-daging di hari raya Aidil Adha. Jadi waktu tu Nabi larang sebab apa? Li ajli dafah. Kerana waktu tu ramai orang ataupun ramai orang-orang datang ke Madinah lah. Jadi tak boleh simpan. Jadi waktu dah semua dah ada kemampuan semua tu, maka boleh kumpul. Ai li ajli tawsi'ah ala jamaah, iaitu sebab apa? Dafar ni li ajli tawsi'ah ala jamaah. Untuk tawsi' dibagi-bagilah, diserahkan kepada masyarakat. Sebab waktu tu sebut minnasil a'rab kudamas al-Madinah fi ayyamil adha. Ramai yang datang ke Madinah waktu tu. Jadi bila dah tak ramai datang ataupun semua dah dapat, waktu tu boleh kumpul. Maka itu yang sebut dalam hadis ni. Di lafaznya li ajli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ta'lil man'un nazar ila daril akharin min ghairi istizan. Illah dalam larangan melihat kepada dalam rumah orang lain tanpa izin, dalam lafaz innama ja'ala al-istizan
min ajli al-basar, min ajli. Wa qala alaihi salatu wassalam fi taharah, innama innama man tawafin alaikum wa tawafat. Okey. Jadi secara kesimpulannya, anna nassa ala ta'lil imma qati'an idza استعملت ألفاظ معينة، إذا استعملت ألفاظ معينة، وهي كاي لأجل إذن لإلا كذا لسبب كذا. Secara kesimpulannya, nas ke atas ilah-ilah ataupun pengilahan ataupun ilah yang disebut dalam nas ni, dia boleh berlaku secara qat'i, secara pastilah. Jadi tengok lepas tu kita tahu ini adalah pasti ini adalah ilah pada hukum ni. Jika dia menggunakan lafaz yang tertentu, iaitu lafaz dia apa? Kai, jadi idzan li anna kadza li sawi kadza, mujim kadza. Yang mana semua lafaz ini la yuradu bihi illa ta'lil, tidak disebut kecuali ianya membawa maksud untuk mentaklilkan, untuk mengelahkan. Wa imma nassun zahirun idza ista'malat alfaz qad tasta'milu lit-ta'lil wa li ghairi ta'lil, fa takunu dalalatun nas ala al-'illati dhanniyah. Adapun nas yang zahir, jika dia menggunakan lafaz-lafaz yang kadang-kadang penggunaannya untuk mengelahkan, untuk mentaklil, ataupun kadang-kadang boleh juga digunakan pada selain taklil, maka dalalah nas ini, dalalah dalam nas ini kepada ilah ni adalah ilah yang lazan, ilah yang maksudnya ilah lazan ni, ilah tu adalah secara zon, bukan qat'i, bukan secara pasti, tapi boleh jadi dia bukan ilah jika dia menggunakan lafaz-lafaz yang selain daripada lafaz yang atas tadi lah. Contoh dia apa? Contoh dia alam, lafaz alam, digunakan lam, ba, wa an, wa inna. Ni kalau dia gunakan lafaz ni ataupun huruf-huruf ni, dia kadang-kadang boleh jadi maksud untuk li ta'lil, kadang-kadang boleh jadi maksud lain lah daripada faedah-faedah huruf ni lah. Lam ni pun banyak faedah dia kan, ba pun banyak faedah untuk mencapai maksud, untuk mengibad dan sebagainya tu, dia boleh jadi maksud lain. Tapi kalau lafaz-lafaz tadi, kai, li ajli idzan li alatin kadza li sawi kadza, ni semua memang maksud dia atau faedah dia adalah untuk mentaklil saja. Baik, contoh dia dalam contoh ni contoh untuk yang zon. Contoh wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, illa liya'budun tu. Contoh lain, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Contoh lain, ini untuk lafaz an, kana dha malin wa banin, ai li anna kana dha malin wa mithal. Ini kat sini angkana ni maksudnya sekiranya dia dha malin, pemilik kepada harta lah. Contoh lain, inna, lafaz inna ni innaha minat tawafin alaikum wat tawaf. Ini semua contoh-contoh yang ilah dia disebut dalam nas, tapi dia faedah dia adalah faedah zanniyah. Dia maksudnya bukan qat'i, bukan pasti, tapi dia zon. Zon ni dia tak sampai tahap yakin, tapi dia menjurus kepada yakin. Baik. Terusnya wal illatu bi tarkil ima. Ilah yang menggunakan jalan ima, iaitu yang bukan, yang tidak soreh lah. Dia tidak soreh, tak ada lafaz, dia tak ada lafaz ta'lil.
Dia tak ada adat ta'lil tu. Lafaz-lafaz yang bawa dengan maksud ta'lil ni. Ai al-isyarah wa tanbih. Biwasitatin qarinatin tadullu ala dhalik. Iaitu isyarat ataupun tanbih dengan perantaraan qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan kepada ianya adalah illah. Contoh dia, kalau jawab ani soal, jawapan daripada bila Nabi jawab pada satu pertanyaan, dia boleh jadi isyarat kepada illah. Misal qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi jama'a imra'atahu fi nahari Ramadan. Ini kisah seorang Arab, dia bersetubuh dengan zaujah dia di waktu siang Ramadan. Dia datang Nabi sebut, celakalah aku. Dia kata aku dah bersetubuh dengan zaujah aku sewaktu siang Ramadan. Jadi Nabi jawab apa? Dia jawab atik rukbah, bebaskan hamba. Jadi kat sini bersetubuh di waktu siang pada bulan Ramadan tu menjadi illah kenapa perlu membebaskan hamba. Kemudian yang lain, iktiranul hukmi bil wasfi wa tartibuhu alaihi. Apabila disertai hukum tu dengan satu sifat dan turutannya ke atas hukum tadi. Contoh dia, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi menjatuhkan hukum ketika mana dia sedang marah. Jadi sifat qadi itu ghadban ni menjadi illah. Kenapa tak boleh jatuhkan hukum? Wa tartibul hukmi ala al-wasfi bi fa'id ta'qib. Iaitu dengan turutan hukum ke atas satu sifat itu dengan fa' dia ada fa' tu masuk di ta'qib. Contoh dia wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Sifat dia, sifat orang yang perlu dipotong tangan itu adalah kerana dia as-sariq. Dia mencuri. Maka illah kenapa kena potong tangan dia, wajib potong tangan dia adalah kerana dia mencuri. Dan juga hadis lain, qalu sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mayyitah fahiyalah. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka tanah itu atau bumi itulah untuknya. Maka hukum ataupun wajib tanah tu menjadi milik dia kerana apa? Kerana dia menghidupkan tanah itu. Ilah dia. Ataupun yang lain ni at-tafriq bainal amrayn fil hukmi bi dzikri sifah, iaitu membezakan di antara dua perkara pada hukum yang disebutkan sifatnya. Contohnya lirahil sahmun walil faris sahman. Untuk orang yang berjalan kaki, baginya satu saham, satu bahagian. Pada orang yang menunggang kenderaan, dua saham. Jadi siapa yang pergi berperang, ni ada sintang perang. Siapa yang pergi perang dengan berjalan kaki, maka harta ghanimah, bahagian ghanimah itu bagi dia adalah satu bahagian. Pada orang yang naik kuda kan, tu naik kuda, maka dia dapat dua bahagian. Kalau nak kira sekarang ni,
Tengoklah siapa yang jalan kaki, siapa yang naik kereta kebal dan sebagainya. Kan? Dan sebenarnya ada lagi lah kaedah-kaedah ataupun bentuk-bentuk al-ima' yang lain selain daripada ni lah. Jadi boleh rujuk kita yang antaranya contoh yang macam sebut tadi. Sebab tu kita tak boleh faham ni kan dengan benda tu. Contoh dia ada yang lain tu kena rujuk kita lah. Atau boleh kita boleh rujuk ni yang tersul lah dalam tu dia disebutkan. Baik, itu selesai nas. Masalah dikuna illah, cara-cara mengetahui illah dengan illah yang disebut dalam nas. Ada yang jelas, ada yang ima'. Jadi jelas ni dari yang qati' dan zon. Okey, secara kesimpulan dia. Yang kedua al-ijma'. Yang kedua melalui ijma'. Wa huwa ayadullal ijma' ala anna wasfan muayyanan huwa illatun li hukmi syar'i. Yang mana ia adalah ijma' yang menunjukkan kepada satu sifat yang tertentu bahawa ianya adalah illah kepada hukum syarak. Jadi bila ulama' bersepakat, berijma' bahawa ini adalah sifat ini ataupun perkara ini adalah illah kepada hukum, maka dia boleh jadi salah satu sumber untuk mengetahui illah itu. Contohnya ijma' ulama' ala anna illatal wilayah al-maliyah ala saghiri huwa as-sighar. Ulama' telah berijma' illah kepada wilayah maliyah, wali terhadap harta, penguasaan terhadap harta lah, wali harta ni ke atas budak. So harta tu budak tu punya, yang jadi penjaga dia, jadi walinya adalah disebabkan apa? As-saghir, as-sighar, kerana budak tu kecil lah. Jadi ini yang ulama telah ijma'. Fa yuqas 'alaiha al-wilayatu fi tazwij. Maka ulama telah mengkiaskan illah as-sighar ni ke atas wilayah tazwij, wali dalam perkahwinan. Ni ada sebahagian ni lah, dia ada mazhab lah, sebahagian mazhab kata illah wali dalam perkahwinan tu kerana dia kecil. Ada yang kata kerana dia bakarah ataupun anak dara. Wa ijma'uhum ala anna illata taqdim illata taqdim al-akh asy-syaqiq ala al-akh li abi fi al-mirath ya imtizajun nasabain. Dan juga ulama telah berijma' ke atas illah didahulukan atau diutamakan akhun syakik, adik-beradik kandung, si ibu sebapa lah, ke atas adik-beradik sebapa dalam miras kerana imtizajun nasabain, bercampur dua nasab, iaitu min tariqil wal ab ma'an. Itu nasab dia bergabung lah, sama lah, bercampur dengan ibu dan ayah, berbanding dengan akhun li'ab hanya tariq nasab dia hanyalah pada ayahnya saja, tapi mak dia tak sama, jadi didahulukan. Fa yuqaddimu fi wilayati tazwij, maka diutamakan juga, diambil illah ni kerana imtizajun nasab ni, maka diutamakan juga wilayah atau orang yang nak jadi wali dalam perkahwinan ni. Kalau ayah tak ada, maksudnya saudara lah, saudara yang boleh jadi wali ni diutamakan saudara kandung berbanding saudara sebapa ataupun seibu. Ini contoh ijma'. Yang ketiga as-sabru wa taksim. As-sabru ni cek, taksim ni pembagian lah. Sebut as-sabru fil lughah al-ikhtibar, iaitu periksa, samalah cek, periksa.
faminhul musabir liikhtibaril jarh wa taqsim hasrul awsaf allati yazunnu kaunuha salihatan litta'lil. Menghadkan sifat-sifat yang dia rasakan sifat itu boleh menjadi illah. Jadi as-sabr wa taqsim ni ada satu kaedah dengan jam'ul awsaf allati yazunnu kaunuha illatun fil asl. Kaunuha illatun fil asl. Iaitu ulama ni dia mengumpulkan sifat-sifat pada kes itu, pada hukum itu yang mana dirasakan. Maksudnya zon lah. Dirasakan ni sifat tu boleh menjadi ilah pada kes tu, pada asal. Asal ni maksudnya hukum kes ataupun perkara yang ada nas ada nas. Waktibaru kullu wahidin minha. Kemudian dia cek satu, dia periksa setiap satu daripada sifat-sifat ni boleh tak jadi ilah, boleh tak jadi ilah. Mana yang tak boleh tu dia akan dibuang ataupun diterima sebagai ilah. Wa tardidul illah bainaha fi kauniha salihatan lil illiyah la. Maksudnya dia kumpulkan sifat-sifat. Okay, benda ni boleh jadi ilah, benda ni boleh jadi ilah, mungkin boleh jadi ilah. Lepas tu kemudian dia cek balik ini boleh jadi ilah tak? Secara terperinci lah, ikut syarat-syarat ilah tu yang kita dah bincang sebelum ni. Jadi kalau tak kena, dia akan dibuang. Cuma pada as-sabr wa taqsim ni, dia adalah pada masalah yang ilah ni tak disebut dalam nas. Dia ada yang disebut dalam nas, iaitu tangkihul manat. Kemudian wa amal al-mujtahid fi hadha tariq. Jadi pekerjaan atau kerja mujtahid ni dalam tariq as-sabr wa taqsim ni adalah annahu yabhathu fil awsaf al-mawjudah fil asal. Iaitu dia perlu mujtahid ni perlu mengkaji, mencari sifat-sifat yang wujud dalam asal tadi. Contoh dalam kes lelaki Arab tadi, kenapa dia kena keluarkan ataupun bebaskan hamba, dalam tersebut sifat-sifat dia dia bersubuh dengan isteri dia. Sifat lain subuh waktu siang, sifat lain bersetubuh waktu Ramadan. Dia keluarkan semua sifat-sifat yang mungkin, kemudian dia kaji semula ataupun ditaksir lah, maksudnya dia tengok dia cek balik boleh tak jadilah. Itu secara contoh, maksudnya macam mana dikeluarkan sifat tu lah. Wa istaba'in ma la yasihu ayyakuna illatan minha. Kemudian dia menjauhkan apa yang tidak boleh untuk menjadi illah daripadanya. Wa istabqi ma huwa illatun bima yatarajjahu fi dhannihi. Dan dia mendekatkan atau mengekalkan mana sifat-sifat yang boleh jadi illah setelah ditarjih pada sudut zon dia. Muta'ammidan ala mada tahaqqaqa syurutul illah. Dia dengan bergantung ataupun dia dengan berpegang kepada sejauh mana sifat tadi dia boleh mentahqiqkan atau merealisasikan syarat-syarat illah. Maksudnya dia memenuhi syarat-syarat illah. Kalau dia tak menepati syarat-syarat illah, maka mujtahid dia melihat ini tidak boleh menjadi illah. Sifat ni tidak menjadi illah. Bi an takuna wasfan zahiran mundhabitun. Iaitu sifat yang telah dikumpul tadi
haruslah bila nak menjadi ilah, zahir, kena zahir. Dia kena mundhabit. Dia kena muta'addian, menjangkaui furuk-furuk dia. Maksudnya sifat tu dia bukan semata-mata pada kes asal tu, bukan semata-mata pada apa ni al-asal tu, maksudnya masalah tu lah. Tapi sifat tu dia boleh kita pakai kepada masalah-masalah lain yang tidak ada dalil. Munasiban lil hukum, dia kena munasabah dengan hukum. Ni semua kita dah bahas sebelum ni. Contoh macam ni kalau haramnya arak tu kenapa nak katakan haram? Contoh sebab dia anggur, tak munasabah. Sebab dia warna sekian, ataupun sebab dia air, sebab dia cecair. Semua itu semua kita dah bahas sebelum ni. Wa hadha tariq ya'tamidu al-istinbat. Maka jalan ini atau cara as-sabr wa taqsim ni dia memerlukan kepada istinbat. Siapa yang istinbat? Mujtahid lah. Saya istinbat. Kita hanya nakul lah apa yang saya ikhlas buat. Walaysa bidalilin min nassin au ijma'in. Bukan daripada apa ni, kita nak cakap nak keluarkan sifat tu tak perlu kita tengok Al-Quran sebut sifat arak ni anggur, tak perlu, tapi gantung pada istinbat. Istinbat lah kita tengok semua dia. Istinbat ni istikhraj ataupun istiqra', menganalisa masalah tu. Contoh dia ayabhathal mujtahidu an illati wilayatil ijbar ala zawaj lil qasirah wa lil balighah. Mujtahid dia mengkaji tentang illah wali ijbar, wali mujbir, tu ayah kandung lah, ayah kandung, wali paksa ke atas perkahwinan budak kecil, kena budak kecil yang tidak baligh. Fa yara imma an takuna al-illah hiya al-bakarah aw as-sighar. Jadi tengok sifat dalam kes ni, dalam kes ni kenapa dia boleh jadi wali ijbar ni. Sifat yang pertama kerana dia ni bakarah, kerana dia ni anak dara. Yang kedua, sifat kedua kerana dia ni budak kecil. Maka yaqulu Syafi'i, mazhab Syafi'i kata la yasihu ayyakuna as-sighar huwa al-illah. Tak boleh sigar ni, kecilnya dia ni menjadi illah kepada wilayah ijbar ni. Sebab apa? Wa illa lazima an takuna thaybi as-sayyib as-saghirah mujbirah. Kalau kita kata illah dia boleh jadi wali ijbar ni, maksud dipaksa. Kalau kita kata sebab dia kecil, kita boleh paksa dia, maka janda yang kecil, maksud janda yang kecil, dia kecil, dah kahwin, tak kisah, maksud kahwin tak kena paksa lah. Kemudian dia dah bercerai, jadi janda, tapi dia umur dia dalam sudut adat manusia dia masih kecil, si saghirah. Kalau kita kata elah dia kecil, walaupun dia janda ni, dia boleh juga dipaksa kahwin. Sedangkan dalam nas sebut yang janda ni tidak boleh dipaksa kahwin. Nanti sebut nas dia. Wa anna wilayah thabitah 'alaiha liwujudi saghar fiha wa hadha manaful lil hadis. Maka kes, kalau kita kata sigar ni jadi apa, elah kepada kes ini, masalah ini, dia akan menafikan hadis, iaitu as-sayyibu ahaqqa binafsiha. As-sayyibu ahaqqa binafsiha min waliha. Janda ni dia lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Maka tak boleh, dalam hadis sebut tak boleh paksa. Wa bikru tasta'din, dan yang anak dara ni kena minta izin. Wa idnuha samituha, dan kalau dia senyap,
Itu maksudnya dia bagi izin. Ini hadis Nabi. Maka ditetapkan ilah ijmal tu adalah al-baqarah. Al-baqarah. La as-sighar. Ni pada sudut pandang Asy-Syafi'i. Kama anna zawaj la yuhaqqiqu uh, la yuhaqqiqu hajatu sawir. Sebab perkahwinan ni tidak memenuhkan pun keperluan budak kecil itu. Wa yaqulu Hanafi, mazhab Hanafi pula dia kata apa? Tastab'idul baqarah li'anna syar'a lam ya lam ya'tabirha li ta'lil fi hukmi ma fi hukmin ma. Mazhab Hanafi kata baqarah ni tak boleh jadi ilah. Kerana syarak tidak mengiktibarnya sebagai ilah pada mana-mana hukum. Fi hukmin ma. Ma ni dia banyak lah. Kalau ma di akhir ni, ma ni salah satunya bila letak di akhir macam ni, dia boleh menjadi faedah dia lil waham. Waham, tak pasti, tak tahu. Tak jelas. Mana-mana hukum ni tak pernah dalam syarat ni diletakkan dalam mana-mana hukum ilahnya adalah baqarah. Maka dikekalkan as-sighar sebagai ilah pada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dan syari'a i'tabarahu illatan lil wilayati 'ala al-mali. Kerana dalam syariat ataupun syarak telah mengiktibarnya, merecognize dia. Recognize bahasa Melayu apa? Maksudnya mengiktibar apa bahasa Melayu ni? Dia syarat merecognize as-sighar ni, kecil ni menjadi ilah. Salah satunya dalam kes wilayah fil mal, wilayah alal mal. Okey. Contoh lain. Contoh tadi ni kita tengok contoh lain. Ayakul al-mujtahid tahrimul khamri bin nasi. Pengharaman arak dengan nas. Imma likaunihi minal inab. Atau kaunihi sa'ilan. Atau kaunihi muskiran. Para mujtahid sebut pengharaman arak ni boleh jadi sebab dia sifat-sifat yang ada pada arak ni, dia ni al-khamr ni dia inab, anggur. Sifat dia juga sa'ilan, cecair yang mengalir. Sifat dia juga muskiran, memabukkan. Cuma yaqulu al-wasful awal qasirun ghairu muta'addin. Sifat yang pertama ni dia terhad. Kita tak boleh nak jadikan cecair-cecair lain ataupun benda lain yang contoh kita kata kan, kalau sekarang ni sebab kita dah tahulah, contoh kita dah tahu memabukkan ni ilah pengharaman arakan. Dalam hadis sebut setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Kullu muskarin khamrinan. Jadi kita dah tahu, contohlah minum air todi, walaupun todi itu tak disebutkan dalam Al-Quran sebab dia memabukkan, jadi dia haram. Tapi kalau kita kata inab, todi itu memabukkan tapi dia bukan anggur. Jadi kalau kita kata sifat inab tu adalah ilah kepada pengharaman arak tu, maka akan halal lah tadi. Jadi benda ni dia tak sesuai ataupun tak menepati syarat-syarat ilah. Dia perlu menjangkaui daripada asal tu. Sifat inab ni daripada inab je lah. Selain daripada inab, kita tak panggil dia inab kan. Itu maksud qasirun ghairu muta'ammidin. Ghairu muta'addin.
Yang kedua, sifat yang kedua dia kata sa'ilan ni, cahaya mengalir ni dia kata tardi ghairu munasib. Dia tidak munasabah. Sebab ada cecair lain, okey je minum. Jadi dia tak munasabah. Fabakiyal wasfis thalith. Maka yang dikekalkan adalah sifat yang ketiga itu, iaitu iskar, sifat dia memabukkan. Dan fayuqarriru annahu illah, maka dah ditetapkan ini adalah illah. Jadi inab, sa'ilan, kaunu muskiran ni, semua ni sifat-sifat yang nas tu tak sebut. Dalam dalil penghalaman Arab tu tak sebut pun. Kerana khamar ni apa ni, dia ni cecair, dia ni memabukkan. Tapi macam mana sifat ni boleh keluar? Kerana ulama' mengistimbat. Ulama' istimbat sifat-sifat ni. Lalu dicek semula. Dicek semula mana yang sesuai atau mana yang memenuhi syarat ilah. Jadi lalas daripada kes ni memabukkan itu menjadi ilah dia. Okey. Wa mithalu thalith, contoh yang ketiga, ayabhath al-mujtahid an illati tahrimil amwali ribawiyah. Mujtahid dia mencari atau membahas, mengkaji tentang ilah pengharaman harta ribawiyah. Dalam hadis tersebut ada 6 asnaf. Ada 6 benda yang disebutkan sebagai harta ribawi. Emas, perak, gandum, tamar, milih. Di situ apa? Lupa dah. Tapi disebut ulama' dalam hadis tu dia tak sebutkan apa sifat-sifat sebalik semua asnaf ni yang menjadikan dia ni malu ribawiyah. Yang mana harta ribawiyah ni dia dalam kes riba fadl dan juga riba nasi'ah lah. Dalam hadis ni riba fadl dan riba nasi'ah ni riba dalam jenis kategori riba al-bai', riba dan jual beli. Kalau dalam ayat pengharaman riba tu wa halallahu al-bai' wa harrama riba, ulama mufassirin sebut pengharaman riba ni dia punya khusus sabab lah. Khusus sabab dia adalah pada kes riba al-qarad. Riba al-qarad ni di bawah riba ad-dain, riba pada hutang piutang. Tapi dia punya iktibar pengharaman tu memang daripada Al-Quran, adalah ayat tu, daripada hadis, daripada ni lah, hadis ni. Riba fadl ni riba yang pertukaran pada dua benda, yang benda tu adalah benda ribawi, sama jenis, tapi bilangan tak sama ataupun berat tak sama, ataupun inilah, maksudnya tak sama dia punya nilai dia. Contoh, emas dengan emas, seorang ni bagi 1 kilo emas, A bagi 1 kilo emas kat B bagi 1.1 kilo emas kat A. Jadi 0.1 kilo emas tu adalah riba fadl lah, riba lebihan. Tapi kalau tak sama tak apa, tak sama jenis tak apa. Contoh, A bagi 1 kilo emas, B bagi 2 kilo perak, itu tak apa, ini riba fadl lah, ikut kepada dia punya nilai lah. Riba nasi'ah ni dia kes lambat pada penyerahan. Kalau yang tadi kena mislan bimislin, disebut syarat dia kena mislan bimislin. Kalau riba nasi'ah ni dia kena yadan biyadin, kena time tu gak bagi barang tu. Dia contohnya kalau daripada 6 asnaf tadi, mana-mana barang ribawi ni tadi, kalau lah dibeli, contoh beli emas hari ni dah bayar, dah kat semua, besok baru nak hantar, maka dia menjadi nilai tambahan atau pengurangan yang mana-mana pihak dapat tu, itu adalah riba lah.
Jadi disebut kat sini ilah kepada hukum ini ialah imma likaunil mal ar-ribawi, likaunil mal ar-ribawi mimma yudbata qadaruhu bil kail awil wazan, wa imma likaunihi ta'aman, wa imma likaunihi muqtatan mudkhiran. Jadi sifat-sifat maribawi ni ulama sebut sifat-sifatnya yang ada dalam hadis tu, dia ni boleh dikadarkan, boleh dikira sama ada dengan kail ataupun dengan wazan lah, dengan apa ni, ukuran ataupun dengan timbangan. Yang kedua, sifat dia juga adalah kerana dia makanan, sifat dia makanan lah. Yang ketiga, sifat dia adalah kod ataupun makanan ruji. Mudkhirah ni boleh simpan lama. Jadi ini semua sifat-sifat yang ada dalam asnaf tu, dan setiap mazhab ni dia ada perbezaan pandangan lah. Mazhab dia ada yang mazhab yang ambil ta'aman ada kerana dia ni makanan, ada yang mazhab kata kerana dia ni kod makanan ruji dan boleh simpan lama, ada yang kata kerana dia ni timbangan. Ini semua kita dah bahas sebelum ni kan, kita refresh balik. Syaratin ittihadul jins fi kulli halah, dengan syarat pertukaran tu, mubadalah tu adalah pada masa sama jenis dia sama. Contoh emas dan emas, ataupun contoh tadi gandum dan gandum, bila sama, jadi ulama nilai ilah haramnya kerana dia makanan ke, kerana dia wazan ke, boleh timbang atau boleh dikira, ataupun kerana dia ni makanan ruji dan sebagainya. Maka mazhab Hanafi kata la yaslihu illatun kaunuhu ta'aman. Tak boleh kita nak kata ilah ni, ilah pada maribawi ni, dia ni haram kerana dia ni makanan. Ditahrimi ahadun nukdain, nukdain bil akhar walaysa ta'aman. Kerana pengharaman dalam hadis ini disebut juga emas dan perak. Emas dan perak ni sifat dia adalah nukut ataupun apa ni, mata wang lah, dikira sebagai mata wang. Maka kalau kita kata elah dia ta'am, tak kena lah, tak kena, sebab emas dan perak bukan makanan. Lepas tu dia kata juga tak boleh juga elah ataupun sifat kod tu dia ambil sebagai elah, kerana pengharamannya disebut sabit dengan sabit pada al-milh, al-milh bil-milh, garam dengan garam. Dalam asnaf tersebut, salah satu asnaf tu adalah garam. Jadi garam ni bukan makanan ruji. Siapa yang jadikan makanan ruji kan? Garam ni dia just penambah rasa je kan. Jadi kata mazhab Hanafi kata tak munasabah juga kan. Maka mazhab Hanafi kata sifat yang diambil adalah fatu'ainu an takuna al-illah kaunuhu muqaddaran. Mazhab Hanafi kata illah sifat yang paling sesuai untuk diambil jadi illah kerana adalah sifat dia boleh dikadarkan. Dikadarkan ni dikira sama ada di sudut timbangan ataupun sukatan, al-kail wal al-wazan. Fa yuqas 'ala al-mansus alaihi kullu muqaddarat bil kail aw bil wazan. Maka segala benda yang boleh dikadarkan juga termasuk dalam amal ribawiyah, jika kita kiaskan dengan hadis ni lah, pada pandangan mazhab Hanafi. Fi mubadalatiha
bijinsiha yuharrimu riba al-fadl wa nasi'a. Jadi diharam daripada untuk di apa sama ada di apa dilebihkan nilainya jika pertukarannya pada sama jenis ataupun dilambatkan penyerahan dia. Sebab dia dah jadi amun ribawi dengan berdasarkan kias pada ilah yang sama. Ini pada mazhab Hanafi. Pada mazhab lain dia ada beza sikit lah. Ada mazhab kata untuk makanan-makanan, ada untuk mana perak itu adalah kerana dia nukut. Dan yang kata kerana yang selebih itu adalah al-qud wal ilkhor sebagainya. Jadi bila ilah berbeza bergantung kepada mazhab tu punya ilah macam mana, sifat mana yang dia ambil sebagai ilah, maka boleh jadi dia punya furuk kias tu berbeza di antara mazhab. Yang keempat adalah munasabah. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Kita berhenti sampai sini hari ini sebab jalan ataupun cara Tariq al-Munasabah ni dia panjang sikit. Dia penerangan jenis dia. Jadi merefresh sikit. Tadi dalam hari ni dalam ilah yang disebut dalam nas ni dia ada jelas dan dia juga disebut sebagai al-ima. Al-ima. Jelas ni maksudnya ada lafaz-lafaz yang digunakan yang menandakan itu adalah ilah kepada hukum dalam nas tu. Jadi lafaz tu boleh jadi dia membawa maksud qat'i. Contoh apa? Tadilah kai contohnya apa sabab kata ilah kata li ajli. Itu bawa maksud qat'i. Adapun boleh jadi juga lafaz tu tidak membawa faedah qat'i, iaitu dia membawa faedah zon. Ilah ni pada level dia lah level zon. Pada lafaz-lafaz yang dia membawa juga faedah lain lafaz tu. Contoh lam, contoh ba, an, in. Jadi, lam ni boleh jadi li ta'lil, boleh jadi masuk kepada dan sebagainya lah. Ba ni boleh jadi li tabi'id, li ta'lil dan sebagainya. Adapun pada ilah nas yang imak dengan isyarat ni dia ada beberapa cara lah. Cara-caranya macam tadi sebut dalam contoh tu boleh jadi sebab isyarat tu kita tahu dengan bila Nabi jawab soalan, ataupun isyarat tu boleh kita tahu bila dalam nas tersebut dia membezakan dua benda dengan level yang lain. Boleh juga kerana sifat tu hukum tu terbina di atas satu sifat. Contoh qadhi yang marah tak boleh jadi tak boleh jatuh hukuman dan sebagainya lah. Adapun ijma' ni ijma' umat dahulu lah, yang ulama' yang telah berijma' bahawa ini adalah ilah dia. Adapun as-sabr wa ta'sim iaitu apabila ulama' mengeluarkan mengeluarkan atau menganalisa masalah tu apa je sifat-sifat yang ada pada masalah tu sehingga menyebabkan hukum tu terjadi. Jadi bila telah dikeluarkan sifat-sifat tu, ulama' memeriksa setiap sifat-sifat tu mana yang kena dengan syarat-syarat ilah untuk menjadi ilah. Maka dibuang yang tak kena dengan ilah tu dan dikekalkan apa yang kena dengan syarat-syarat ilah tu supaya dia menjadi ilah. Dan as-sabr wa ta'sim ni dia sifat-sifat tu tidak disebut dalam nas. Tidak disebut dalam nas. Untuk arak tadi sifat dia inab, sifat dia cecair, sifat dia apa ni memabukkan, semua tu tak disebutkan secara jelas dalam nas. Dan itu beza dia dengan tangkil mana nanti kita akan cerita. Cuma nak sebut dulu lah beza dia. Allah Ta'ala alam. Ada soalan? Ya, tak ada soalan. InsyaAllah kita berhenti sampai ini saja. Kalau
ada kesebaran kekurangan ataupun ada salah boleh tegur lah. InsyaAllah aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.